What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. So guys, sambil-sambil kita menunggu chapter baru keluar, episod baru keluar, jom pada video kali ini aku nak discusskan dengan korang berkenaan dengan watak-watak yang setia dalam One Piece. So, umum mengetahui bahawa kesetiaan adalah melambangkan kecintaan dan kasih sayang yang besar kepada seseorang. Ia hadir dari jiwa ketika kita mengagumi individu tersebut atau kerana ia pernah hadir dan membantu kehidupan kita. Tidak terlepas juga dalam anime One Piece, kita telah disajikan dengan beberapa momen yang turut sama menyentuh tentang kesetiaan. Alright guys, dalam video kali ini aku nak ceritakan kepada korang watak-watak yang menurut aku setia di dalam anime One Piece ini. Dan aku nak abadikan watak dorang ini dalam video aku yang bagi aku sangat menarik untuk dikongsikan. Dan kalau korang ada watak-watak yang pada korang setia, sila tinggalkan di ruangan komen, okay? Korang semua mesti dia tak sabar kan dan ternanti-nanti untuk mengetahui siapakah watak-watak tersebut. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, pada korang yang belum lagi follow TikTok aku, jangan lupa untuk follow so that korang dapat update teori dan fakta pendek dari aku. Ayo, jadikan channel ini setandai dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ekozo Yaroromo. Watak yang pertama, Bellamy. Bellamy ialah bekas kepada Kapten Bellamy Pirates dan juga bekas ahli Don Quixote Pirates yang dipimpin oleh Doflamingo. Bellamy sangat setia kepada Doflamingo, seorang lelaki yang dikagumi dan menjadi lanun pujaannya sejak kecil. Walaupun setelah membuat status terburuk di Mocktown dan telah diajar habis-habisan oleh Doflamingo menggunakan Sarkis yang telah dimanipulasinya, tidak membuat dirinya untuk berpaling daripada kesetiaannya kepada idolanya itu. Ini dapat dilihat dalam manga pada chapter 731 di mana dia menyahut peluang yang telah diberi oleh Doflamingo untuk mengambil bahagian dalam korida Colosseum bagi memperebutkan hadiah kejohanan iaitu Mera-Mera no Mi dan bakal diangkat sebagai salah seorang pemimpin tertinggi lanun Don Quixote. Malangnya bagi Bellamy, kekagumannya terhadap Doflamingo meleset selepas Bellamy kalah dalam kejohanan itu. Doflamingo membuat rencana seolah-olah memberinya satu lagi peluang untuk jawatan eksekutif, tetapi sebenarnya telah mengarahkan Dellinger untuk menghabiskan riwayatnya. Walaupun kecewa dengan pengkhianatan ini, Bellamy masih menaruh hormat terhadapnya dan sebelum dia sendiri mendengar jawapan daripada idolanya itu. Dan akhirnya ketika kurungan birdcage besar-besaran yang dibuat Doflamingo, terungkaplah kisah silam dan betapa kejamnya semua perbuatan yang telah dibuat oleh Doflamingo. Dan walaupun setelah mengetahui bahawa dia telah meletakkan kepercayaan kepada orang yang salah, tetapi kesetiaannya kepada Doflamingo tidak dapat dilupuskan hanya kerana dia tidak mendapat jawapan yang diinginkannya. Namun setelah kekalahan Doflamingo serta anak-anak buah kapalnya, dia kemudiannya melupakan kesetiaannya dan telah bersara daripada dunia lanun dan telah menjadi seorang daya di suatu pulau. Watak yang kedua, Labun. Labun ialah ikan paus yang ditemui oleh Luffy dan krunya sebaik sahaja memasuki Grand Line. Dia mempunyai kesabaran dan sikap kesetiaan seorang kawan yang baik. Mengimbau kembali lebih 50 tahun sebelum itu, dalam chapter 486, Labun bertemu Rumba Pirates selepas tersesat dan terpisah dari kawanannya dan mula mengikuti mereka dengan membawa segala kesunyian yang dihadapinya. Selepas Rumba Pirate mengetahui keberadaannya, lantas mereka menggembirakannya yang terlihat berada dalam dilema kesedihan dengan menyanyikannya lagu. Dia terus gembira untuk mengikuti perjalanan mereka. Mereka pun tertarik dengan kecomelan Labun. Semasa mereka memberinya makanan, Brook menamakannya Labun. Dia kemudiannya diterima sebagai anak kapal dan juga turut membantu anak-anak kapal yang terjatuh ke laut ketika terjadinya pertempuran dengan lanun lain. Namun kegembiraannya tidak lama apabila lanun Rumba Pirates memutuskan untuk pergi ke Grand Line. Mereka memilih untuk meninggalkan Labun kerana dia masih seekor anak paus. Walau bagaimanapun, Labun enggan meninggalkan mereka dan berharap dapat ikut serta dalam pengembaraan bersama-sama mereka. Oleh kerana sayangkan Labun yang teramat comel itu, Yorkie, kapten mereka, telah mengarahkan yang lain untuk mengabaikan Labun. Apabila mereka akhirnya memasuki ke Grand Line, mereka berasa terharu dan terkejut kerana Labun masih mengikuti mereka. Setelah membaiki kapal mereka, semua mereka akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Labun dan berjanji kepadanya bahawa mereka akan kembali dalam 2 atau 3 tahun. Selepas mengembara sepanjang laluan di Grand Line, Labun dengan sabar menunggu mereka di pintu masuk Grand Line di bawah jagaan Crocus yang juga mengendalikan rumah api di sekitar sana. Selepas bertahun-tahun berlalu tanpa kepulangan Rumba Pirates, Crocus akhirnya memutuskan untuk mengembara bersama lanun Roger untuk mengetahui apa yang berlaku kepada anak kapal Labun. Sekembalinya Crocus dari pengembaraannya, ia memberitahu bahawa rakan-rakannya telah meninggalkan Labun dengan keluar dari Grand Line melalui Calm Belt. Crocus yang telah menjaga Labun sejak dia ditinggalkan cuba membuat Labun memahami situasi itu. Walaupun hakikatnya Labun tahu perkara sebenar tentang rakan-rakannya, dia enggan mengakuinya bahawa mereka semua sudah tiada.
Malam itu, Labun memalingkan wajahnya ke arah sebuah gunung serta buat kali pertama menghempaskan dirinya ke arah gunung tersebut. Selama bertahun-tahun melakukannya, mengakibatkan Lanun mendapat banyak parut di kepalanya. Dia dengan sedih percaya bahawa dengan melakukan ini, dia boleh memusnahkan gunung itu dan kembali ke West Blue di mana rakan-rakannya akan menunggunya. Watak yang ketiga, Albert ataupun King. King adalah salah satu daripada 3 All-Stars Beast Pirate dan orang kanan Kaido. King pertama kali bertemu Kaido lebih 30 tahun yang lalu semasa King masih lagi kanak-kanak dan kedua-duanya ditahan di Panghazard sebagai subjek penyelidikan kerajaan dunia. Kaido dengan kekuatannya membebaskan diri dan membawa orang muda itu bersamanya. Ketika kedua-duanya melarikan diri dari Panghazard, Kaido memberikannya nama King sebagai pengiktirafan kuasa yang dimilikinya, sekaligus mengisytiharkan budak itu sebagai tangan kanannya. King sebaliknya terpersona dan mengagumi dengan kekuatan dan keyakinan diri yang dimiliki Kaido dan menganggap bahawa dia satu-satunya yang akan mengubah dunia. Sejak pembentukan Beast Pirate, King telah mendapat kepercayaan penuh Kaido dan dengan taat setia kepada Governor Generalnya itu, ia sentiasa bersedia untuk melaksanakan apapun misi bagi pihak Kaido. King telah menunjukkan dirinya bukan sahaja tenang dan tabah tetapi proaktif dan pandai membuat keputusan terutama di bawah tekanan. Dia secara peribadi menghadapi Big Mom berserta kru-krunya untuk menghalang mereka daripada memasuki Wano, walaupun tanpa diarah oleh Kaido. Pada pertempuran Wano, kita dapat melihat kesungguhan King apabila Kaido menjadi sibuk dengan pertempuran semasa pencerobohan pemberontakan di Onigashima. King adalah orang yang mengendalikan tentera anak kapal mereka dengan tenang mengeluarkan arahan dan dengan mengatasnamakan Kaido, ia memanggil semua Tobiropo bagi membantu mereka dalam peperangan besar-besaran itu. Dalam chapter 985, walaupun setia kepada anak kapalnya, dia tidak ragu-ragu untuk mengkhianati sekutu lama yang berdiri di luar organisasi langsung mereka, terutamanya jika berbuat demikian adalah berkaitan dengan rancangan Kaido dengan meminjamkan pedangnya kepada Kaido agar dia boleh memenggal kepala Orochi jika berencana sesuatu yang buruk kepada Kaido. King pada suatu ketika bahkan membuat spekulasi bahawa Kaido sendiri mungkin adalah Joy Boy. Watak yang keempat adalah samurai-samurai di Wano. Kerana Kozuki Oden dibunuh oleh Yonko Kaido dan Kurozumi Orochi, para kelompok ini dituntut untuk hidup dengan memiliki rasa dendam. Mereka pun bersumpah tidak akan beristirahat sebelum membalas dendam. Dengan menerima apapun risikonya, kelompok ini memiliki satu tujuan, iaitu merebut kembali Wano dari Orochi dan Kaido. Setelah sempat terpisah selama 20 tahun ke masa depan dan ke tempat lain, kelompok Akazaya 9 tidak gentar sedikit pun untuk melawan Kaido dan sekutunya. Meskipun dikisahkan sebagai pasukan pengikut Oden yang paling setia, ternyata salah satu daripada mereka merupakan pengkhianat dari awal. Ia adalah Kurozumi Kanjuro, seorang samurai dengan kemampuan jurus menggambar yang handal. Sejak awal, ia merupakan anak angkat dari keluarga Kurozumi Orochi yang diperintahkan untuk menjadi mata-mata dan duri dalam daging kepada Kozuki Oden. Yang kelima, Kashi dan Oimo. Kashi bersama-sama dengan Oimo ditunjukkan dalam chapter 377 dan 384 adalah salah satu daripada 2 gergasi yang telah mengawal pintu depan Enies Lobby selama lebih 50 tahun. Kashi sangat menghormati 2 bekas kaptennya, Brogy dan Dory. Sekitar 40 tahun selepas Dory dan Brogy memulakan pertarungan mereka, Kashi dilihat di perkampungan Elbaf dan pada hari sebelum festival Solstice musim sejuk. Semasa perbualan dengan gergasi lain, Kashi tertanya-tanya bagaimana pertarungan antara Dory dan Brogy boleh mengambil masa yang sangat lama. Memikirkan pelik bahawa tiada seorang pun daripada ketua mereka telah kembali, Kashi bersama-sama dengan Oimo meninggalkan Elbaf untuk kembali ke Little Garden untuk mengetahui apa yang telah berlaku kepada bos mereka. Semasa dalam perjalanan, mereka telah ditangkap oleh Merin dan disoal siasat tentang kru dan tujuan mereka. Mereka kemudiannya diberitahu bahawa Dory dan Brogy telah ditangkap dan dipenjarakan di penjara besar kerajaan dunia. Kerajaan dunia membuat perjanjian dengan mereka bahawa jika mereka bekerja untuk mereka selama 100 tahun, mereka akan membebaskan bos mereka dan membenarkan mereka berempat pulang bersama. Oimo dan Kashi bersetuju dan kemudiannya menjadi pengawal pintu depan Enies Lobby. Selama 50 tahun, mereka menjaga pintu itu dengan jayanya, dan ketika Usopp mendedahkan bahawa Dory dan Brogy masih bergaduh dan bahawa kerajaan dunia telah berbohong kepada mereka, mereka berdua menjadi marah kerana ditipu selama 50 tahun. Oimo dan Kashi telah memberontak dan bersumpah membalas dendam kepada kerajaan dunia yang telah menyembunyikan mereka dalam kegelapan selama ini. Watak yang keenam, Bartolomeo. Selepas menyaksikan kelangsungan hidup Luffy yang ajaib di tempat hukuman mati di Lockdown 2 tahun lalu, Bartolomeo menjadi peminat besar Luffy dan menganggapnya sebagai wiranya, bahkan hingga memujanya. Rasa hormatnya terhadap Luffy sangat mendalam sehingga dia marah dan menyerang orang yang mengejek Luffy, seperti yang dilihat dalam chapter 720 apabila dia menghentak seorang lelaki terus ke dinding dengan menggunakan kuasa buah iblisnya. Seterusnya dalam chapter itu juga, dia memotong lidah lelaki itu sejurus selepas lelaki tersebut
tersebut memburukkan Luffy. Selepas insiden Dressrosa di mana Luffy mengalahkan Doflamingo, Bartolomeo adalah antara 7 wakil yang bersumpah setia kepada Luffy dan lanun topi jerami di bawah armada besar topi jerami. Luffy bagaimanapun menolak tawaran itu dan lebih senang berkawan dengan mereka. Dia memberitahu mereka bahawa matlamatnya untuk menjadi Raja Lanun bukanlah untuk menjadi yang paling berkuasa, sebaliknya hanya menginginkan sebuah kebebasan. Watak yang ketujuh adalah Chocho. Chocho pada chapter ke-12 dalam Orange Town yang sedang pesat membangun diperlihatkan bagaimana keakraban yang dibina bersama tuannya ketika dia sentiasa setia berada di samping Hawker, sehinggalah Hawker kemudiannya membuka kedai makanan haiwan di bandar tersebut. Mereka hidup bahagia dan tidak dapat dipisahkan selama sedekat dan menjadi sangat disayangi oleh penduduk bandar yang lain. Namun kesedihan mula melanda Chocho apabila Hawker kemudiannya menghidap penyakit dan semasa hendak mendapatkan rawatan perubatan di suatu tempat, ia pun meninggalkan Chocho untuk mengawasi kedainya. Bagaimanapun ini akan menjadi interaksi terakhir mereka kerana Hawker selepas itu meninggal dunia disebabkan penyakitnya itu. Walau apapun, Chocho tetap melakukan tugasnya menghabiskan siang dan malam di sebelah kedai dan kebanyakan bertahan hidup dengan makanan yang diberi daripada Datuk Bandar yang bernama Budel, yang mula percaya bahawa Chocho telah memahami nasib tuannya dan menghargai kedai itu semata-mata sebagai kenang-kenangan bersama tuannya. Ia telah mendedikasi sisa hidupnya untuk menjaga kedai makanan haiwan peliharaan kepunyaan Hawker. Walaupun secara amnya dia hanya diam dan tidak bergerak, tetapi dia tidak akan teragak-agak untuk menyerang sesiapa sahaja yang menganiayainya atau mengancam kedai tersebut. Beberapa bulan selepas kematian Hawker, bagi pirates menyerang Orange Town, walaupun semua penduduknya melarikan diri ke pinggir kota, Chocho masih enggan meninggalkan kedai itu meskipun telah diajak oleh Budel yang secara senyap menyelinap masuk ke dalam kota bagi terus memastikan keselamatan dan memberinya makan. Badannya juga telah mengalami pelbagai kecederaan daripada lanun. Dapat dilihat dalam chapter 12 ketika kemarahan Chocho terhadap salah seorang orang kanan bagi, Mochi dan singanya Richie dengan sekuat tenaga bertarung untuk melawan mereka. Namun akhirnya dia tewas dengan mudah dan hanya mampu melihat kedai tuan kesayangannya itu hangus dijilat api. Pada masa yang sama, serangan itu tanpa disedari membebaskan Luffy yang dengan cepat bersimpati dengan kesedihan Chocho dan membalas dendam dengan membelasah Richie dan Moji. Atas tindakan Luffy itu, ia membantu Luffy, Zoro dan Nami keluar daripada Orange Town daripada amukan penduduk-penduduk di sana ketika mengejar mereka. Pada chapter 619, cover story From the Deck of the World, diperlihatkan Chocho dan Datuk Bandar Budel telah memperkenalkan kedai makanan haiwan peliharaan yang baharu. Di sana terdapat air pancut berupa patung Chocho dengan memakai topi jerami dan Budel sedang duduk di tepi membaca akhbar kemunculan semula lanun topi jerami serta kedai baharu mereka itu kelihatan sedang dikelilingi oleh orang ramai. So guys, that's all I have untuk perkongsian video pada kali ini. Kalau korang ada senarai yang korang nak tambah dan tahu lebih daripada aku, sila tinggalkan komen di bawah. Okay, inshallah see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi